Salam Malaysia Medani, Izo di Tasha Chinese News. Projek-projek utama Pelan Pembangunan Kedamaian sedang dilaksanakan. Projek-projek utama dalam Pelan Pembangunan Kedamaian sedang dilaksanakan termasuk menaik taraf jalan-jalan utama di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict berkata, antara jalan utama yang kini dalam pelaksanaan ialah menaik taraf Jalan Tengkurus, Lahanas dan Jalan Sayap Mansulit. Katanya kerja-kerja penaik tarafan Jalan Sayap telah pun dimulakan sejak April lalu dan dijangka siap pada April 2026. Antara jalan utama dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian yang telah diluluskan dan akan dilaksanakan ialah penaik tarafan Jalan Podos dan Jalan Kaung. Jalan itu adalah antara jalan-jalan utama di Kedamaian yang perlu dinaik taraf kerana populasi pengguna yang besar dan menjadi laluan utama menghubungkan sekolah-sekolah serta menjadi pemangkin kepada kemajuan sektor pelancongan luar bandar di Kedamaian. Menurut Iwan, banyak lagi jalan yang perlu dinaik taraf dan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13, 2026 sehingga 2030 dan pelaksanaan penggal kedua rancangan Malaysia ke-12. Saya akan terus berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, terutama untuk mencari sumber-sumber peruntukan bagi membantu menyelesaikan keperluan terutama infrastruktur asas di kawasan Kedamaian, seluruh kampung dalam kawasan Kedamaian ini seperti mana yang telah dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Kedamaian yang sedang pun berlangsung dan sedang pun dilaksanakan. Beliau juga akan mendesak supaya projek-projek itu dimasukkan dalam rancangan pembangunan Sabah untuk manfaat rakyat Kedamaian. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dun Kedamaian di Pusat Khidmat Adun Kedamaian, Kampung Piasau di Kedamaian, Kota Belud, Sabah baru-baru ini pada 14 Ogos lalu. Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, selain penaik tarafan jalan, isu-isu pemilikan tanah, pembasmian kemiskinan, kebajikan dan pembangunan sekolah akan terus diberikan perhatian. Termasuklah penaik tarafan jalan-jalan utama dalam kawasan Kedamaian, naik taraf sekolah-sekolah dalam kawasan Kedamaian, penyelenggaraan jalan raya dan banyak lagi program pembangunan lain yang sedang saya perjuangkan, sedang dilaksanakan. Iwan juga mahu lebih banyak kampung di kawasan Kedamaian dapat dimasukkan dalam program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah Pantas di Kedamaian. Antaranya Kampung Lobong-Lobong, Kampung Kaung, Tombotuon, Kampung Sayap, Kampung Melangkap, Kampung Gensurai dan Kampung Lasau. Dari segi pembangunan sekolah pula, beliau berkata jalan menuju Sekolah Kebangsaan Kaung telah pun diluluskan dalam belanjawan tambahan baru-baru ini di bawah biayaan kerajaan negeri. Katanya melalui agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, beliau telah memberikan peruntukan kepada semua sekolah menengah dan sekolah rendah di kawasan Dun Kedamaian di bawah program Yayasan Bank Rakyat. Iwan berharap dua unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan semua pengerusi JKKK Dun Kedamaian dapat membantunya untuk mengenal pasti penerima-penerima bantuan kebajikan. Ini termasuk bantuan membaik pulih dan membina rumah PPRT dan rumah Sabah Maju Jaya bagi memudahkan penyaluran bantuan. Program Turun Padang untuk bantu rakyat diteruskan oleh Dun Kedamaian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict meneruskan program Turun Padang bagi menyantuni penduduk di kawasan Kedamaian yang memerlukan bantuan.
Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata program itu yang dimulakannya sejak dipilih sebagai Wakil Rakyat Kedamaian kini menjadi program wajibnya setiap kali mengadakan program turun padang di kawasan yang diwakilinya itu. Dalam program bertemu rakyat ini, bantuan berupa katil boleh laras, kerusi roda, bakul makanan dan sumbangan bagi perbelanjaan seharian disampaikan kepada 3 keluarga yang memerlukan di Kampung Piasau dan Kampung Tambulan Ulu. Sebaik saja perkara ini dilaporkan kepada saya telah mengambil tindakan bersama-sama dengan Pusat Khidmat Adun Kedamaian, bekerjasama dengan Kelab Kebajikan Kedamaian dan Yayasan Bank Rakyat. Dan pada hari ini kita telah menyampaikan sumbangan-sumbangan yang diperlukan, bukan hanya katil dan kursi roda, tetapi juga sokongan bantuan bakul makanan dan sedikit wang saku untuk ahli keluarga ini meneruskan kehidupan. Beliau berharap sumbangan itu sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan keluarga yang menerima bantuan. Iwan turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat dan Kelab Kebajikan Kedamaian kerana membantu menyelesaikan keperluan kebajikan penduduk Kedamaian. Ini bukan sesuatu yang baru. Saya telah adakan program ini sejak saya menjadi wakil rakyat dan pada tahun ini telah banyak keluarga yang telah kita bantu dan akan ada beberapa lagi, ada 20 buah keluarga lagi yang telah kita kenal pasti untuk menerima bantuan yang sama daripada Kelab Kebajikan Kedamaian dan juga Yayasan Bank Rakyat, yaitu satu yayasan. Dan, saya mendoakan agar keluarga ini terus sihat dan saya telah memaklumkan mereka sekiranya ada keperluan berkaitan dengan perbaikan rumah yang diperlukan. Maka itu menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat di Kedamaian ini untuk mencari jalan untuk membantu mereka. Pelantikan pengerusi JKKK Dun Kedamaian adalah berasaskan formula perkongsian kuasa parti-parti kerajaan negeri. Pelantikan seramai 72 pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian adalah berasaskan kepada formula perkongsian kuasa parti-parti kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict berkata, sebahagian besar daripada pengerusi JKKK itu adalah daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan PH dan selebihnya mewakili parti-parti JRS BN. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pendekatan yang sama juga digunakan apabila melantik ketua adat dan ketua kampung di kawasan Dun Kedamaian. Ini adalah komitmennya untuk memastikan semua parti yang menyokong kerajaan mempunyai peranan masing-masing untuk membantu dari segi pembangunan dan kemajuan kampung. Beliau berharap formula ini akan menjadi contoh kepada kawasan lain apabila melantik jawatan di peringkat kampung bagi memudahkan kerjasama melaksanakan program-program pembangunan peringkat kampung. Iwan berharap semua pengerusi JKKK yang dilantik dapat memberikan perkhidmatan terbaik khususnya mengenal pasti isu-isu dan masalah serta keperluan rakyat untuk perhatian kerajaan. Antaranya keperluan pembangunan infrastruktur asas dan kebajikan rakyat. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini mereka sudah boleh memberikan perkhidmatan di kampung, terutama mengenal pasti isu-isu dan masalah-masalah serta keperluan-keperluan yang memerlukan perhatian kerajaan seperti masalah pembangunan infrastruktur asas, masalah kebajikan penduduk. Katanya sebarang masalah atau isu yang memerlukan perhatian menteri boleh disalurkan terus kepadanya bagi membolehkan tindakan selanjutnya dilakukan, termasuk membawa perkara itu kepada pengetahuan Menteri Kabinet Persekutuan mahupun Menteri di peringkat Kerajaan Negeri Sabah. Dan saya juga telah meminta mereka untuk memaklumkan saya secara langsung, secara terus sekiranya ada isu-isu yang memerlukan saya
bawa kepada perhatian rakan-rakan sejawatan saya di Kabinet Persekutuan dan juga yang memerlukan saya untuk bercakap dengan rakan-rakan menteri dalam kerajaan negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan penyampaian watikah pelantikan pengerusi JKKK kawasan Kedamaian di Pusat Khidmat Adun Kedamaian baru-baru ini pada 14 Ogos lalu. Turut hadir di majlis ini Pegawai Daerah Kota Belud Bakri Nanun, Ketua Perhubungan Adun Kedamaian Carly Lajimin dan Pemimpin Pembangunan Masyarakat UBPM Kedamaian Saikom Watis dan Demis Romantis. Ketua dan salam Kisong Purwan.